Malam. Okey, testing 1 2 3. Siapa tak dengar tolong bagi tahu. Saya dengar tadi. Baik, partisipan yang lain kalau boleh tolong inilah tolong apa nama? Tolong mute dululah sound, takut nanti dia mengganggu. Lepas tu kalau siapa yang nak bertanyakan soalan nanti boleh unmute semula, lepas tu nanti kita bolehlah bertanyakan soalan dan kita boleh repeat lah, okey? Okey, semua dengar. So saya rasa semua tak ada masalah lah ni. So hari ni kita ada beberapa partisipan je, tapi tak apa, kita akan continue juga. Right. Ada yang datang daripada minggu lepas tak? Minggu lepas ada yang join tak? Ataupun memang semua baru minggu ni? Saya tengok nama sini ada beberapa orang yang saya tengok ada join minggu lepas lah. Okay. So daripada minggu lepas, okay. Okay, kita ada beberapa orang yang ada kat dalam ni. Right. Testing 1, 2, 3. Last sebelum saya start. Okay, kita bagi masa lebih kurang dalam 3 minit lagi lah. So lebih kurang dalam 95 minit macam tu kita akan start. Okay, sebelum saya start hari ni saya nak bagi tahu topik yang saya akan cover hari ni adalah Fibo Gap. Okay, jadi Fibo Gap ni sebenarnya memang kita fokus lebih kepada CPO punya produk lah. Okay, so rata-rata dekat dalam ni saya rasa semua memang trade FCPO kan. Okay. Jadi, apa topik yang saya akan cover hari ini memang dia ada mengena dengan CPO dan banyak kali terjadi dekat FCPO juga. Okay. Tapi, apa produk yang kita akan tunjuk dekat dalam ni pun, reason dia kenapa? Sebab Fibo Gap yang saya pakai dekat dalam ni memang banyak kali berlaku dalam CPO. Lepas tu market CPO kita boleh kata memang boleh tahan jugalah gap dia. Sampai tak tahu beberapa kali gap untuk market sekarang ni. Padahal kalau kita tengok pun market memang flat gila, okey. Jadi itu yang saya akan cover hari ni. So insyaAllah semoga ilmu yang saya bagi ni dapat bagi manfaat pada anda semualah, okey. Dan apa benda lagi saya nak cakap tadi tu. Okey, berapa orang sini yang memang dah start trading CPO ataupun trade saham ke, ataupun memang newbie tak tahu apa-apa ke? Sebab cara saya explain nanti tu takut terlalu laju. Jadi bila saya explain terlalu laju nanti takut ada yang tak berapa faham kan. Jadi bila ada yang tak faham tu dan saya bolehlah start daripada slow, okey. Untuk pengetahuan korang, saya takkan bagi slide lah untuk topik-topik macam ni. Sebab apa? Sebab bagi saya, apa yang saya tunjukkan di dalam benda ni pun saya rasa dah cukup dah. InsyaAllah korang boleh faham lah dengan lebih senang sebenarnya, okey. Jadi itu reason ni kenapa saya nak tahu dulu siapa yang memang betul-betul totally zero lah orang kata dari segi trading dengan orang yang memang dah ada experience dalam trading ni, okey. Jadi kita akan cover topik ni taklah lama sangat, lebih kurang sejam je. So seperti biasa saya akan buat daripada teori dahulu. So daripada teori nanti baru kita akan buat back testing untuk previous punya data tu, okey. Lepas tu kita akan buat praktikal dan kita akan cover produk satu je. So produk tu adalah untuk FCPO. Untuk pengetahuan korang, cara yang saya akan tunjukkan sekejap lagi ni dia akan menunjukkan entry, dia akan tunjukkan stop loss dan dia akan tunjukkan take profit juga, okey. Right, lepas tu saya nak cerita sedikit lah pasal market CPO hari ni. Memang ada mengena dengan apa yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Lepas tu tolong fokus lah kalau boleh, okey. Berapa orang dekat dalam ni? Semua memang dah ada experience ke tak ni? Sebab saya tanya semua tak ada ni. Totally zero, Syairan, okey. Saya Muhammad FCPO Syairan, baru nak start lah. Berusaha ada main sikit-sikit. Tolong chat tuan. Okay. Okay, totally zero sebab tu saya nak tahu juga saya daripada partisipan hari ni berapa ramai yang memang baru ataupun memang newbie. Kita tak nak cakap lah totally zero. Kita nak cakap yang memang tak pernah masuk trading lagi, tak tahu pasal chart ke apa benda semua. Lepas tu bolehlah saya explain dengan lebih detail
Okay, CPO baru nak start. Okay, so maksud dia sebelum ni ada trade produk lain lah selain daripada CPO. Okay. Right, untuk pengetahuan korang, untuk CPO ni adalah salah satu daripada produk Malaysia, produk daripada Bursa Malaysia. Dan produk daripada Bursa Malaysia kita ni trading hours dia lebih kurang dalam 5.5 jam je. Compare dengan produk yang lain, contoh di soya bean oil lah. Okay, saya ambil produk yang terdekat lah, salah satu di soya bean oil. Jadi soya bean oil ni dia similar produk tapi trading hours dia dengan produk tu untuk soya bean oil dia daripada US market. Lepas tu untuk CPO ni adalah Malaysian market lah. Lepas tu in terms of trading hours, CPO kita just 5.5 jam je. Compare dengan soya bean oil, lebih kurang dalam 17 jam. So itulah yang selalunya kita jumpa banyak jenis gap yang berlaku dekat dalam ni. Okay, kita nak bagi tahu pasal okey, lagi satu saya nak bagi tahu CPO ni dia ada kaitan dengan ada 3 benda lah yang berkait rapat dengan movement CPO ni. Yang pertama CPO kita lah, yang mana kita pun ada news kita sendirilah. Macam contoh CPO kita ni selalunya dia affected by kita punya current weather ke ataupun current currency apa benda semua. Okay. Lepas tu yang kedua soya bean oil punya movement. Okay, kenapa? Sebab dia similar product kan. So similar product. Boleh kata substitute product jugalah. Okay, walaupun dia berlainan, satu daripada kacang soya dan satu daripada palm oil, tapi dia memang digunakan untuk dipanggil sebagai vegetable oil lah. Okay, so vegetable oil ni digunakan untuk memasak sebenarnya. Okay. Lepas tu last sekali apa lagi produk yang boleh berkait rapat dengan CPO ni yang boleh bagi apa? Kita panggil boleh bagi apa dah nama dia ni? Boleh bagi efek dekat harga CPO ni, salah satu dia daripada Dalian Palm Oil. Okay. Okay, Dalian Palm Oil ni sebenarnya kalau compare dengan CPO kita, Dalian tu dia punya trading hours lebih pendek. Tapi korang kena ingat, dia punya volume memang banyak. Okay, compare dengan kita punya CPO dengan soya bean oil. Dalam masa berapa jam je, lebih kurang dalam 4 jam ke 5 jam jugalah. Okay, trading hours dia, tapi trading hours dia tak straightforward macam kita punya local product. Yang mana local product kita daripada 10.30 sampai 12.30 rehat sekejap, lepas tu disambung semula pukul ni sampai pukul 6. Okay, 2.30 sampai pukul 6. Kalau kita tengok daripada soya bean oil pula, okay, soya bean oil 8 pagi sampai 8.45 malam, lepas tu dia rehat, dan 9.30 sampai 2.20 pagi. Okay. Lepas tu Dalian pula, trading hours dia ni beza sedikit daripada yang ni. Sebab apa? Sebab dia ada T+1 session. Maksud dia start pagi, lepas tu tengah hari dia rehat. Lepas tu petang dia sambung semula, lepas tu dia rehat. Dan malam dia akan sambung semula. So yang mana bagi saya, kalau kita compare antara tiga-tiga produk ni, based on trading hours, Dalian palm oil tu sebenarnya dia menunjukkan harga yang lebih nak kata tepat sangat taklah tepat, mungkin ketepatan dia lebih tinggi lah compare dengan CPO kita. Sebab apa? Sebab dia cuba follow daripada US market punya movement juga. Sebab tu kalau kita tengok CPO kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Contoh, macam kita dah masuk buy, katakan kita dah masuk buy, lepas tu malam tu katakan soya bean oil jatuh lebih kurang dalam 3% lah. Okay, yang mana pernah berlaku sebelum ni. Bila dia jatuh sampai 3%, kita tak boleh buat apa-apa tau. Dan kita terpaksa menunggu keesokan pagi untuk kita cut loss saja. Kita tahu market akan gap down, lepas tu kita akan terkena gap tu lah, yang kata gap memang besar gila. Walaupun kita letak stop loss, katakan kita letak stop loss 20 poin, lepas tu kita hold overnight. Besok pagi market jatuh 100 poin ataupun 80 poin. So kita tak boleh buat apa-apa, kita kena terima dengan hati terbuka je lah. Orang kata sambil nangis lah. Ya, kita terkena stop loss tu. Yang mana tak silap saya minggu lepas hari Jumaat, ada klien saya seorang, duit dia cukup-cukup ya sebenarnya. Jadi sebenarnya macam contoh RHB dia bagi kelonggaran untuk klien untuk hold overnight. Bukan hold overnight, untuk bagi intraday margin lah sebenarnya. So intraday margin ni apa benda? Okey, katakan margin kita nak masuk trading CPO ni, kita perlukan modal lebih kurang 4,500, okey. So daripada 4,500 tu, kebanyakan broker dia akan bagi kelonggaran. Maksud dia intraday trading. Okey, intraday trading maksud dia hari ni masuk, hari ni kena keluar juga, okey. So maksud dia kita tak boleh hold overnight. Jadi hari ni kita masuk, hari ni kita keluar. Jadi maksud dia cuma perlukan separuh daripada 4,500 tu sahaja.
Jadi 2,250 lah. Jadi klien saya seorang ni gatal tangan. Dia kata dia nak mencuba nasib. Jadi dia kata dia nampak market akan naik ke atas. Okay. Masa tu dia kena loss lah orang kata. Ada sekali tu masa market gap up, lepas tu dia continue higher. Bila continue higher, dia pergi buy dekat round numbers lah. Dia kata lebih kurang dalam 2,800 . Lepas tu market jatuh, dia pun kata tak apalah, last lah ni. Sebab aku nampak market nak naik ke atas. So apa dia buat, dia hold overnight. Lepas dia hold overnight, apa berlaku pada waktu tu? Duit dia tinggal 1,600 je. So bila duit dia tinggal 1,600, besok pagi market drop lebih kurang, market gap down, dia open lebih kurang dalam 80 point ke bawah. So 80 point yang saya ingat lah masa tu, duit dia tinggal cukup-cukup RM75 je lagi selepas tolak daripada market gap tu. Okay? So memang terkena gila-gila lah dia pada waktu tu. Itu yang saya bagi tahu kebanyakan klien, kalau kita nak masuk trading ni sebenarnya untuk CPO, pastikan kita ada duit yang cukup kalau nak hold overnight. Maksud dia jangan sesekali nak hold overnight bila duit kita hanya ada lebih kurang dalam 2,000 lebih lah. Kalau nak hold overnight, kena maintain 4,500 dalam account. Tapi kalau tak tahan dengan gap FCPO, apa kata kita masuk soya bean oil? Memang betul, soya bean oil margin dia boleh kata lebih mahal sedikit compare dengan CPO. Tapi mahal dari segi apa? Okay. Mahal dia sebenarnya dia dari segi dia tak ada intraday saja. Margin dia 3,400, 3,200 je. CPO 4,500, tapi CPO ada kelonggaran. Kenapa? Sebab dia local product. Okay. Foreign product kita tak akan bagi half margin lah sebenarnya. Jadi bila kita tak bagi half margin, korang sendiri faham lah benda tu. Sebab apa? Sebab US market ni bukan apa, sebab salah satu reason dia kenapa, sebab dealer ni dia tak bekerja 24 jam dan dia tak alert sangat compare dengan local market pada waktu tu. Jadi itu reason dia kenapa untuk foreign market kita takkan bagi margin. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada certain benda yang trigger je, dia boleh naik ataupun dia jatuh lebih kurang sampai beberapa persen lah. Macam contoh yang terjadi pada semalam, soya bean oil dia boleh naik sampai 3% sebenarnya. Jadi kalau kita compare antara dua, okay, compare dengan soya dengan CPO, okay, kalau kita compare CPO, satu tick kenaikan dia ataupun penurunan dia lebih kurang dalam RM25, okay, itu keuntungan dia lah ataupun kerugian dia. Untuk soya pula lebih kurang dalam $6. 1 sen sama dengan $6. So bila kita convert, sebenarnya benda sama je. Okay, untuk dalian pula. Okay, dalian kita tak boleh masuk trading. Sebab apa? Sebab dalian palm oil ni kita just gunakan untuk price reference saja. Okay. Jadi kita gunakan untuk price reference ni, kita just tengok je harga dia macam mana. Dia naik ataupun jatuh. Okay. Dan siapa yang masuk trading sebenarnya dekat dalam tu? Okay. Okay. Untuk dalian palm oil ni sebenarnya dia mengamalkan, dekat China ni dia mengamalkan close market. So maksud dia close market, dia bukan open market. Macam contoh kita punya market CPO ni open. So maksud dia siapa-siapa je boleh masuk. Daripada luar negara boleh, daripada dalam negara boleh. Tapi untuk dalian palm oil pula, dia close market, maksud dia khas untuk orang China saja. Jadi orang China je boleh masuk market dia. So cuba korang bayangkan, volume dia boleh kata lebih kurang dalam 3 ke 4 kali ganda daripada CPO kita. Itu daripada China je. Bukan daripada macam kita perlukan daripada pelabur daripada luar lah untuk menggerakkan harga CPO kita. Okay. Right. Itu salah satu dia. Salah satu reason dia kenapa. Lepas tu saya nak cerita sedikit lah kenapa. Ada yang tanya saya tadi sebelum dia join group ni, kau biar betul benda yang kau ajar ni percuma je. Ya betul, saya ajar benda ni percuma je. Okay. Reason dia kenapa, sebab okay, kita kena anggap satu macam baldi. Okay, so baldi tu kita dah penuh dengan air sebenarnya. So boleh kata benda yang saya dah belajar ni dah penuh lah dalam kepala saya. Lepas tu bagi saya macam saya nak tambah ilmu baru. Jadi saya kena buang air tu. Lepas untuk tambah daripada ilmu yang baru. Orang lain nak tuang air yang baru lah. Okay. So itu reason dia kenapa saya buat cuma je. Lepas tu kebanyakan target-target saya pun lebih kepada newbie lah. Okay. So newbie dalam trading, dalam trading futures ni lah. Dan untuk equity sekali. Untuk pengetahuan korang, saya ada lesson futures dengan equity sekali lah. Okay. Lepas tu untuk futures, seperti biasa saya selalu buat market view dengan direction untuk tengah hari lah. Okay, so ada limitation dia sebenarnya. Bila saya buat macam tu, saya just nampak movement lebih kurang pada waktu tu je. Untuk yang selepas market tutup tu saya tak nampak tu dah.
Okay, so itu keburukan dia jugalah. Saya nak buat malam sebenarnya, itu yang saya cuba buat education kat malam ni. Jadi bila saya buat education untuk malam ni, banyak benda yang macam dia terclash. Jadi bila terclash, lepas tu saya pun tak boleh nak buat education untuk malam tu. So sebenarnya saya nak bagi drawing je dekat budak-budak saya dengan dekat dalam group tu. Cuma masalah dia nanti korang takkan faham daripada drawing tu je. Sebab daripada satu drawing yang saya bagi dekat dalam tu, nanti korang akan nampak berbagai-bagai benda dekat dalam tu. Okay? So berbagai-bagai entry lah dan macam-macam lagi lah. Itu reason dia kenapa dia perlukan explanation juga. Kita bagi gambar macam mana pun orang susah nak faham sebenarnya. Okay? Jadi ini based on apa yang saya pernah buat sebelum ni lah. Even walaupun saya buat drawing siap-siap, lepas saya buat drawing tu siap-siap, lepas tu saya post. Lepas saya post walaupun mengena, okay, tapi orang tak faham apa benda. Okay? So itu reason dia kenapa saya cuba buat live supaya benda ni sampai lah pada korang semua. Dan daripada ni lah, daripada site kita pula kita boleh monitor lah benda tu. Okay? Lepas tu saya boleh ulang semula video saya yang orang kata lebih kurang dalam 3 bulan lah yang saya dah buat untuk live Facebook sebelum ni. Okay? Jadi seperti biasa korang nanti jangan malu, jangan segan. Kalau ada apa-apa soalan terus bertanya je. Okay? Right, jom kita masuk ke bahagian chatting. Kita akan tengok dulu apa tu maksud di Fibo Gap ya. Okey, untuk Fibo Gap sebenarnya, okey, pertama sekali saya nak bagi tahu siapa yang especially newbie tu kena faham dulu. Gap tu apa benda sebenarnya. Okey, kita cuba buat comparison dululah saya cuba tunjuk chart untuk soya bean oil dulu. Okey, untuk soya bean oil, charting dia lebih kurang macam ni. Kalau kita tengok ada dua benda yang berbeza sebenarnya dekat dalam ni. Okey. Kalau kita tengok daripada soya ni nampak pergerakan dia tu dia maksud dia bersambung sahaja. Okey. Dia tak ada putus-putus. Mungkin sini ada satu gap lah. Jadi kalau kita tengok pergerakan dia just smooth je. Dia naik, dia jatuh, dia naik, dia jatuh, dia naik, dia jatuh. Okey. So bila kita compare dengan FCPO pula, apa yang kita nampak dekat dalam ni, jadi dekat FCPO kita cuba tengok. Okay. So nampak apa beza dia. Okay. So kalau kita tengok apa dari segi perbezaan dia, salah satu dia ini adalah gap. Okay. So nampak dalam trading, dalam Japanese candlestick lah, dia panggil benda ni sebagai Tatsuki. So Tatsuki maksud dia open window lah dalam bahasa Jepun. Jadi open window tu maksud dia gap lah senang kita. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ruang. So space ataupun ruang lah orang kata. Okay. So nampak bila kita nampak movement untuk CPO ni, closing price dia lebih kurang, okey, tengok dekat atas sebelah kanan ni Bila saya sentuh korang nampak dekat dalam ni, closing price dia dekat 2678, tetapi besok pagi dia open dekat 2723. So bermaksud selepas dia close dan dia open semula lebih kurang dalam 45 point. Siapa yang masuk betul, orang kata bila dia dah masuk buy, memang betul lah dia akan dapat. Okay. Pagi-pagi market open dia terus akan dapat lebih kurang dalam 45 point dalam tangan. Tetapi siapa yang masuk sell pada waktu tu, katakan dia sell dekat level ni, selepas dia sell besok pagi market open, 45 tick dia terkena. So 45 tick ni lebih kurang dalam RM1,125 lah. Total kerugian dia ataupun keuntungan dia. Okay? So nampak banyak kali benda ni berlaku sebenarnya daripada gap. Okay? Jadi gap, nampak dia gap je, lepas tu dia jatuh semula baru dia naik semula ke atas. Okay? So inilah masalah dia yang berlaku dengan market FCPO kita. Okay? Reason dia kenapa yang macam saya cakap tadi disebabkan oleh dia punya trading hours yang agak pendek. Okay? Jadi kalau kita compare dengan soya tadi yang saya bagi tahu, soya trading hours dia agak panjang. Nak kata gap berlaku tu, ya memang ada tapi agak jarang. Kadang-kadang bila kita nampak gap tu berlaku je untuk soya bean oil selalunya dia akan menunjukkan yang market tu memang agak strength gila lah. Yang berbeza dia dengan CPO ni, kalau kita tengok bila dia gap je, kadang-kadang dia tak menunjukkan gap tu agak kuat, dia akan terus jatuh ke bawah. Jom kita compare dulu dengan soya, kita cuba tengok dulu apa beza dia dengan soya. Saya cuba cari gap dululah. Sebab apa? Sebab boleh kata gap agak jarang berlaku dekat soya. Tapi tak apa, kan saya cuba cari dulu. Okay? Yang ini boleh kata gap dia ni pun taklah berapa ni sangat. Okay, adalah gap yang berlaku juga dekat sini.
nak kata strong pun taklah juga. Tapi bila dia gap up je, lepas tu apa jadi? Lepas tu dia continue naik atas. Tapi next apa yang berlaku, dia terus jatuh ke bawah lah. Boleh kata masa ni market tengah flat lah. Okay. So bila market tengah flat, bila berlaku gap je, itu yang kita akan get ready sebenarnya. Okay. Lagi satu, kita cuba tengok FCPO dulu. Sebab apa? Sebab CPO memang kita target banyak kali berlaku untuk gap ni. Jadi kita cuba tengok dulu lah untuk CPO. So untuk CPO sebenarnya, memang banyak berlaku gap kalau kita tengok dekat dalam ni. Daripada movement dia ni pun, dia naik. Okey, nampak ada ruang dekat dalam tu. Lepas tu yang sini pun sama juga, ada ruang. Lepas tu dia jadi slow pula. Bila lepas tu dia jatuh, baru dia naik semula ke dalam ke dalam kawasan tu lah. Dia jatuh semula. Untuk yang baru-baru ni, kalau korang tengok daripada market CPO, memang agak susah untuk kita masuk. Okay? Tapi walaupun kita nampak benda tu nampak macam susah, sebenarnya ada entry yang kita boleh gunakan dekat dalam ni. So, salah satu entry yang kita boleh gunakan adalah sebagai Fibo Gap lah. Okay? So, Fibo Gap tu nanti saya akan tunjukkan dari segi Fibo, apa Fibo yang kita nak kena pakai dekat dalam. Ya. So, nampak bila dia jatuh je nampak memang susah sebenarnya. Kalau siapa yang masuk minggu lepas tu dia dapat tangkap ni, atas bawah memang respect gila dekat dia lah. Sampai orang kata ada klien saya seorang tu dia dah patah hati sebenarnya nak main dekat CPO. Sebab tu dia switch dekat Soya. Lepas dia switch dekat Soya, apa yang dia dapat, boleh kata dia taklah terkena risiko untuk gap. At least kalau dia terkena stop loss tu pun, dia just kena macam tu je. Okay? Kena stop loss lebih kurang dalam berapa poin je. Tapi kalau gap yang macam ni, kena je. Memang orang kata dekat berapa tick juga ni. Memang besar tau. Okay? Right, bahagian gap ni okey tak? Ada apa-apa soalan tak? Yang korang tak berapa clear. Sebelum saya masuk ke bahagian Fibonacci pula, okey. So bahagian Fibonacci tu saya takkan cover banyak sangat. Saya akan terus tunjukkan je cara nak kira gap, okey. Jadi sebenarnya siapa yang mungkin ada korang ada belajar dengan seorang cikgu ni lah. So seorang cikgu ni tunjukkan gap dia, cara dia lain. Lepas tu gap untuk cara saya sebenarnya memang lain sedikit lah. Lepas tu saya akan tunjukkan sedikit macam mana nak combine dengan cara minggu lepas yang kita masuk. Okay. Right, kita tengok sedikit slide daripada yang saya dah buat sebelum ni. Okay, pertama sekali saya nak bagi tahu sebenarnya gap ni dia ada 3 jenis ya. Okay, yang ini contoh untuk gap up lah. Okay, gap up yang pertama, kalau kita jumpa gap yang pertama, masa downtrend, gap yang pertama kita jumpa, so itu adalah dipanggil sebagai breakaway gap. Yang mana masa gap down, dia gap up ya. Masa gap down pula. Masa market tengah downtrend, masa downtrend je, lepas tu kita akan jumpa dia gap up. Okay. So bila dia gap up, so itu salah satu sign dia yang market akan berubah arah lah. Okay. Lepas tu, kita akan jumpa runaway. Okey, sebenarnya kalau compare dengan runaway dengan yang breakaway ni, breakaway memang banyak kali berlaku. Okey. Untuk runaway ni agak susah sebenarnya dan dia banyak kali berlaku bukanlah di kawasan pertengahan. Kadang-kadang dia boleh berlaku dekat di gap yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, especially untuk market CPO kita lah. Dan last kali adalah dipanggil sebagai exhaustion gap. So exhaustion gap ni maksudnya gap yang terakhir lah. So yang ni orang kata kalau kita tersalah masuk dekat exhaustion gap ni, okay, lepas tu tak letak stop loss lagi sebab dengan penuh confident yang kita yakin market akan terus naik. So inilah waktu kita terkena, okay. Itu yang reason dia kenapa kita kena determine dulu based on trend. Pertama sekali kita kena tengok daripada trend line lah, okay. So daripada trend line itu benda yang first kali korang kena tahu. Lepas tu yang kedua korang kena determine dulu ni gap jenis apa. Tapi kalau tanya saya personally, saya akan fokus gap bahagian breakaway dengan exhaustion gap je. Okay. So runaway dengan measuring gap ataupun measuring gap ni dua benda yang sama je. Saya takkan fokus lebih. Reason dia kenapa? Sebab dia banyak kali berlaku especially untuk market CPO kita. Dan saya banyak buat kali backtesting untuk benda ni. Dan saya jumpalah memang boleh kata yang memang agak susah lah sebenarnya kalau kita nak cuba determine untuk measuring gap tadi tu, okay, runaway lah, right? Okay, jom kita tengok based on drawing ni, apa yang kita boleh nampak dekat dalam. Okay, first kali apa yang kita kena buat, okay, saya akan tunjukkan charting daripada 30 minit je dulu. So daripada 30 minit tu nanti saya akan tunjukkan lah cara kita nak kira benda tu macam mana. Okay, first kali kita kena lukis trend dahulu, okay. Sekejap Okay, first kali kita kena lukis trend dahulu. So daripada trend line tu kita akan lukis macam ni lah orang kata, okay. So trend line dia akan mainkan benda yang penting lah. So dalam trading ni apa-apa benda yang kita buat, kita kena buat
kena lukis trend line dahulu. Okay? Jadi based on apa yang kita jumpa dekat dalam ni, kita boleh buat satu kesimpulan lah yang ini adalah runaway gap. Okay? Lepas tu yang ini adalah boleh kata yang ini breakaway ataupun measuring gap ya. So nampak tu. Dia banyak kali gap lah yang berlaku dekat dalam ni beberapa kali, okey. Okey, lepas tu kita nampak dekat ni, so ada gap pertama, gap kedua, gap yang ketiga, okey. Lepas tu last kali kita jumpa dekat dalam ni ada satu lagi gap, okey. So gap ni lah yang paling bahaya sebenarnya bila korang masuk. Kalau korang dapat masuk gap yang pertama ni, boleh kata still okey lagi kalau korang nak ride the trend tu, okey. Lepas tu yang kedua ni okey lah, orang kata untuk mengejar, okey. Lepas tu yang ketiga ni nak masuk boleh lagi. Last kali dekat sini. Kalau korang masuk, lepas tu korang sangkut memang agak bahaya lah. Itu yang reason dia kenapa stop loss memang betul-betul memainkan peranan kat dalam ni. Okay. So apa yang kita boleh buat selepas tu macam yang saya cakap, lepas kita dah cuba determine daripada benda ni, kita akan tengok break trend line ataupun tak. So kalau kita tengok daripada next ni, ini trend line kita yang asal tadi. So kita tengok dia break dia trend line, okay. So kita tahu sekarang ni market dah berubah arah daripada uptrend ke downtrend. Tapi downtrend dia ni pun tak confirm lagi. Sama ada dia downtrend ataupun dia boleh jadi sideways ataupun dia just correction dia sekejap sebelum dia masuk semula ke dalam line ni. Okay? Jadi kita cuba tengok dulu macam mana. Okay? So cara nak masuk, first kali dia pastikan dia kena break daripada trend line dahulu. Lepas tu yang kedua baru kita jumpa gap down ya. Okay? Macam ni nampak. Macam saya cakap, previous support become resistance semula. Okay. Lagi satu saya nak bagi tahu, di dalam market CPO ni, dia tak straightforward yang dia break je, lepas tu dia akan all the way down macam tu. Okay. Dalam CPO market ni, sebab kadang-kadang bila kita nampak dia break macam ni, so apa kita buat? Selalunya kalau saya dulu, masa saya nak masuk, saya akan terus sell stop limit dekat 2518 ni. Nampak? Saya jumpa last candle ni je, saya akan terus sell. So bila saya sell, dia naik. Okay. Lepas tu dia jatuh sikit, oh okey, dah happy dah, 2518, 2512. Dah ada untung 100 setengah orang kata, 60.66 tick je. Lepas tu tengok apa jadi, market naik semula, okey. So korang kena tanam dalam kepala, untuk market CPO ni, bila dia jadi macam ni, dia akan test dulu. Selalunya dia akan main dululah dekat level ni. Dia jatuh, okey, lepas tu dia test mula previous support. So previous support tu become resistant lah. So dia test, lepas tu then baru dia jatuh semula, okey. Itu main point dia. Tapi ini saya just ulang daripada minggu lepas lah apa yang saya tunjukkan dekat siapa yang join minggu lepas . Okay, jom kita tengok lagi. Kita nak cari gap down ni. Okay. So tak ada gap down. Okay. Nah, nampak. Market naik semula ke atas. Okay. So bila market naik semula ke atas, lepas tu ada satu gap lagi. So boleh kata yang ini adalah gap. Yang second gap tu yang saya bagi tahu tadi adalah breakaway lah. Okay. So yang ini kita boleh anggap sebagai exhaustion lagi. Okay. So kita test lagi, kita cuba tengok. Kita cuba tengok lagi lah, tengok macam mana sama ada gap down ataupun tak. Selalunya, market ni bila dia naik ke atas, dia still dalam uptrend ya. Okay, sebenarnya yang ini kita boleh adjust lah ataupun kita just tambah daripada line yang baru daripada bawah. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ni, kita dah ada dua jenis support dekat dalam. So ini support yang asal. So yang ni adjusted support ya. So kita dah jumpa dah. Right? So apa yang kita buat, lepas tu kita cuba cari. Okay? Kita cuba cari, kita cuba tengok lah sama ada gap down ataupun tak. So selalunya kita nak cari gap down je. Okay? So dah jumpa satu benda dekat dalam ni. Right. Masa market uptrend, lepas tu dia break dia trend line, lepas tu kita jumpa gap down je, itulah masa dia untuk kita cuba masuk. Okay? Kita nak masuk daripada Fibo gap tu. So macam mana nak kira Fibo gap? Okay, first kali apa yang korang kena buat, korang tengok daripada last candle ni, previous last candle dengan yang gap ni. Okay, disebabkan saya guna 30 minit chart, jadi untuk market yang ni, market tutup je hari 13 hari bulan ni. Okay, dekat lepas dia tutup lah pukul 6 macam tu, then 14 hari bulan pukul 10.30 pagi, market complete je, then baru kita lukis Fibonacci dekat dalam tu. Okay. So lepas kita lukis Fibonacci dekat dalam tu, apa nombor yang kita kena ambil? Okay, first kali ambil nombor normal untuk Fibonacci retracement level. So normal nombor dia tu adalah 38.2,
50%, 0.618, 78.6, okay? So kita letak dekat dalam ni. Jadi kita boleh buat ni lah. Kita boleh masukkan, kita boleh masuk entry kita based on FIBO level dekat dalam ni ya. Okay, kalau macam contoh, kalau korang tanya saya personally lah, apa nombor yang nombor yang sepatutnya yang paling cantik lah untuk kita masuk ya. Okay, kalau korang nak masuk sebenarnya nombor yang paling cantik adalah dekat golden ratio. Yang mana golden ratio ni adalah dekat level 2576 ya. Okay, so bila korang nampak je gap, bila gap down je, tunggu dulu candle ni complete je candle, lepas tu korang tarik Fibonacci daripada atas ni, lepas tu jatuh ke bawah sini, okay? Untuk sell lah. Jadi senang cerita, korang nak sell dekat level ni, sell dekat level ni dengan sell dekat level ni. So, apa yang korang boleh buat, sell dekat sini, stop loss dekat sini. Sell dekat sini, stop loss dekat sini pula. So, itulah salah satu cara dia. Lepas tu sell dekat sini, stop loss dekat sini juga. So korang boleh main lah daripada nombor-nombor Fibonacci level dekat dalam tu, okay? Jadi kalau macam contoh case ni, tak apa, kita just buat case tadi je dulu. Katakan kalau kita sell dekat sini, then stop loss kita dekat level ni lah, 50% level. Jadi 50% level dia tu dekat 2573. Jadi kalau kita tengok daripada potential loss kita untuk kita ni lah, untuk kita buat decision lah untuk entry kita je dulu So entry kita lebih kurang dalam 4 point je ni, kecil. Bang kata. Lebih kurang 4 point je. So kalau stop loss kita tu nampak kecil sangat, apa kata kita ambil daripada next level dia ni dekat 2576. So ini pun boleh kata kecil juga, 7 point. Tapi kalau korang nak ambil dekat sini pun boleh, lebih kurang dalam 11 point. So kalau dalam case ni kita buat test dulu, kita cuba tengok sama ada market betul-betul boleh pergi sampai level yang kita nak. Okay, katakan saya dah sell dekat 2569, lepas tu stop loss saya dekat 2581 dan kita tengok next apa jadi. Okay, nampak? Kalau kita masuk dekat sini kena stop loss tadi. Itu yang saya bagi tahu tadi, memang stop loss tu memang betul-betul memainkan peranan. Kalau kita nampak dia kecil je, kita cubalah masuk. Tapi kalau kita nampak stop loss tu besar, kita kena pilih lah waktu tu. So kita kena ambil golden ratio dekat dalam ni, 76, lepas tu stop loss dekat 81 lah. Itu sebagai contoh dia, 61.8 entry, stop loss kita dekat 78.6 ya. So nampak? Okay. So ini kita boleh kata yang kita punya Fibo gap tak jadilah, okay. So Fibo gap tak jadi, lepas tu dia terus makan stop loss kita, right? Okay, tak apa, kita cari lagi next, apa yang kita jumpa dekat dalam tu. Allah, mana dah tadi tu? Okay, yang ni memang market terus all the way up lah. Market all the way up, lepas tu kita pun tak nampak dia sama ada boleh pergi jatuh ataupun tak ya. Sebab apa? Sebab kita cuba cari Fibo gap tu. Sebenarnya Fibo gap ni dia memang cantik bila dia berlaku dekat uptrend je lah. So bila uptrend, jumpa pada waktu downtrend dia, itulah waktu dia untuk kita masuk sell, okay. Jadi dalam case ni dia tak jadilah. So bila tak jadi, kita cuba cari lagi. Kita cuba tengok ya. So kalau kita nak cari dia masa, sebenarnya kalau tanya saya tak cari masa dia naik dekat atas ni. Sebab apa? Sebab kita boleh kata yang kita terlambat lah kalau kita nak masuk dekat level ni. So kalau kita nak cari sell, sebenarnya kita kena cari bila dia break dekat trend line tu saja. So bila dia break dekat trend line tu, kita boleh cakap yang dia memang betul-betul kuat lah. Dia akan berubah arah, okay. Sebab gap yang berlaku bila market tengah downtrend memang kuat. Dia akan jatuh ke bawah, okay. So dalam kes ni, ini yang tadi saya tunjuk tu, dia tak jadi. Okey, tak apa. Kita tengok lagi next apa yang berlaku lepas tu. Kita test lagi sama dia jadi atau tak sampai kita jumpa. Okey, yang ni kita boleh cuba lagi lah sekali. Ke ni benda yang sama tadi Dia hilang pula. Tak apa, ini benda yang sama tadi saya tunjuk. Tak apa, kita cuba tengok lagi. Okey, market ni terus all the way up So bila dia all the way up je, lepas tu kita susah sikit lah nak masuk, okey. So boleh kata trend line dan kita kena ubah semula lah trend line kita. Kita kena lukis semula trend line. Lepas tu kita ambil daripada bawah ni. So kita tengok sama ada dia ada gap down ataupun tak. Okay. Baik, yang ini dia terus gap up pula. So bila dia gap up, kita nak cari gap down je dulu. Okay. So kalau dia ada gap down je, itulah waktu dia untuk kita cari sell sebenarnya. Okay. Jadi kita tengok lagi. Dia just nak tunjuk je dulu contoh dia macam mana. Macam contoh tadi yang saya tunjuk tu tak jadilah orang kata, okay. So
So contoh yang tak jadi dan kita tengok lagi contoh yang jadi pula. Okay. Kita tengok sini ni. Market tengah bullish ni. Ni bila ni? Oktober. Okay, untuk awal bulan tu. Okay. So ini salah satu contoh dia lah yang saya nak bagi tahu tadi. Based on trend line sama juga. Kita akan lukis based on trend line. Lepas tu kita ambil daripada sini. Naik ke atas sini. Okay. Lepas tu apa yang kita buat? Kita tengok dulu. Okay, ada gap up So bila ada gap up macam tu kita akan ignore dulu. Sebab apa? Sebab kita nak cari gap down je. Masa market tengah downtrend. Masa market tengah uptrend. Okay. So next kita jumpa lagi satu benda dekat dalam ni. Apa kita buat? Kita lukis Fibonacci. Okay. So lepas kita lukis Fibonacci tu. So kita ambil daripada top level lah. Top level dengan lowest level. Complete je candle ni. Barulah kita buat decision untuk kita masuk. Okay. So dalam case ni kalau kita nak sell dekat 74, stop loss kita dekat 81. So kita nak sell 81, stop loss kita dekat 87. Lepas tu kalau kita nak sell 87, stop loss kita dekat 95. So sama je. Okay. Satu lagi sebenarnya korang boleh cuba sell dekat sini, stop loss dekat atas ni lah 87. So maksud dia kita cuba apa? Cuba langkahkan lah orang kata. Kita just skip daripada next Fibo tu. Macam contoh kalau kita masuk dekat 50% ni, stop loss kita dekat 78.6% ni pula. Okay. So jom kita tengok. Dia dah break uptrend line ni. Trend line ni dia dah break, lepas tu dia gap down. So itu salah satu sign dia lah. Kalau lah kita nak sell, so ini salah satu contoh dia kita nak sell. Okay. So, okay. Yang ni kita boleh kata yang tak terkena lah. Tapi memang view kita dah betul. Dia dah break downtrend. Trend line ni dia dah break, lepas tu dia gap down lagi, lepas tu nampak dekat sini. Sepatutnya kita tunggu candle complete dahulu, lepas candle complete je dan barulah kita nak cuba sell. Tapi dalam case ni kita nak sell, katakan kita nak sell dekat 74, tapi highest point dia pun lebih kurang dekat 70. Kita nak sell 74. Okey, highest point dia dekat 74 lah. Boleh kata sini memang kena jugalah 74. Okay, lepas tu nampak dia terus all the way down. Katakan kalau entry kita terkena dekat sini, so apa yang kita boleh buat next? Okay, entry kita dah kena dekat sini, stop loss kita macam saya cakap tadi, kita boleh ambil next Fibo level ataupun kita boleh langkahkan Fibo level tu. Macam contoh, sell 74, stop loss kita dekat 87. Okay, so lepas kita dapat sell dia dekat 74 ni, kita dah ada entry kita dah ada stop loss, dan last kali macam mana kita nak cari take profit kita. Okay, right. Sebenarnya benda senang je, kita just gunakan ni sebagai reference kita juga ya. So reference kita gunakan candle yang ni juga, yang untuk candle yang ni, yang pertama ni, yang masa dia berlaku gap dengan complete gap dekat dalam ni. Right. So ini reference kita. Macam tadi yang saya lukis, Fibonacci dia start daripada sini. Start daripada sini jatuh ke bawah, okey. Tapi sekarang ni untuk take profit sebenarnya kita boleh cuba untuk tangkap, kita cuba kira just terbalikkan Fibonacci level tu daripada bawah naik ke atas. Okey. Jadi yang ni kita dapat dekat level ni lah untuk entry kita. Sekarang ni kita nak cari take profit kita. Sebenarnya take profit kita apa yang kita boleh buat dekat dalam tu, kita target 1.618 sebagai take profit kita, okey. Okey, ini sebagai contoh dia lah. Right, nanti kita akan test lagi based on daripada video. Okay, so nampak bila korang dah dapat sell dekat level ni, okay, korang dah dapat sell dekat level ni, lepas tu take profit korang nampak lebih kurang dalam berapa point juga ni? Boleh kata lebih kurang dalam 43, 50 point juga. Ini based on Fibo gap lah kalau korang pakai Right, ini contoh yang market tengah uptrend, lepas tu dia break trend line, lepas tu jatuh ke bawah. Okay, lepas tu kita cuba tengok lagi contoh yang lain pula. So, sekarang ni saya nak cari untuk contoh yang downtrend pula ya. Jadi kita akan test daripada sini dulu lah. Right, sini dah settle. So kita akan lukis dulu untuk downtrend. So based on downtrend saya akan ambil trend line daripada sini lah. Okay. So trend line daripada sini ke sini, kita akan cuba tengok sama ada dia terus continue down ataupun dia break. Okay, so main point dia break dia trend line, lepas tu dia ada gap up. Okay, katakan dia ada gap up je, dan baru kita akan mencari buy dekat dalam tu ya. Okay, dalam case ni okay, dah jumpa. Right, so ini kita boleh buat salah satu study dia lah. Right. Okay, nampak? So kita akan lukis trend line dekat dalam ni. Trend line, kita nampak dia naik
once kita nampak je gap up ni, so apa yang kita buat selepas tu, next step kita akan lukis Fibonacci level kat dalam, okay? So Fibonacci level tu apa nombor yang kita ambil? Macam biasalah kita akan ambil daripada nombor normal untuk Fibonacci retracement, okay? So Fibonacci retracement nombor yang normal adalah dekat level 2846, 2841, 2835 dengan 2826, okay? Lepas tu, next step dia apa yang korang perlu buat, cuba tengok range untuk stop loss ni. Kalau macam contoh, korang masuk dekat 46, okay? So buy 46, lepas tu stop loss 41. Macam 5 point tu bagi saya kecil sangat. So bila point tu kecil sangat, apa yang kita boleh buat, kita cubalah langkahkan stop loss kita pergi 35. So 46, 35 baru 11 tick. Tapi kalau duit korang cukup sebenarnya, bila duit korang cukup, lepas tu korang rasa setakat daripada 46 tolak 26, 20 point tu still dalam range korang, okay, korang continue. Boleh buat juga, tak ada masalah, okay. Jadi korang tengok next, apa jadi lepas tu, okay. Sebab market, dia tak kena lah. Orang kata dia tak pandang belakang, ya. Dia tak pandang, lepas tu dia terus naik je, okay. So kita boleh kata yang kita terlepas entry lah, okay. Dah terlepas entry, cancel lah. Jangan hold lagi position tu, bahaya. Kalau korang hold position tu, order korang masuk lepas tu tinggal, tengok apa jadi lepas tu. Bila market jatuh je, dia terus makan stop loss korang terus tau, okay? So inilah salah satu cara dia yang kita buat based on CPO market, ya. Jadi kita cuba test lagi, kita cuba tengok lagi. Okay, sebenarnya kalau tunjuk daripada sini tak berapa menarik, tapi itulah bila saya tunjuk daripada single month, masalah dia data tak cukup. So bila data tak cukup, nak tunjuk daripada video sebenarnya lebih cantik dan lebih lebih senang sikit lah untuk orang nampak benda ni dengan faham dengan lebih cepat lah orang kata, okay. Tapi tak apa, kita cuba test lagi, kita cuba tengok, okay, market downtrend. First kali korang macam biasalah, korang cuba determine dulu trend line dulu, okay, katakan kita test daripada sini dulu, ya. Okay, so lepas kita test daripada sini, apa kita buat? Kita lukis je dulu trend line, okay. Sebab nak kata probability untuk benda ni sentiasa ada entry dan sentiasa jadi tu taklah tinggi sangat. Tapi bila kena je, kadang-kadang kita dapat right trend tu tau. Kenapa? Sebab trend line dia dah break yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia dah break dekat, dia ada gap up yang berlaku pada downtrend. Ataupun gap down yang berlaku ketika uptrend. So itu adalah salah satu sign dia lah yang market akan pergi dengan lebih jauh lah sebenarnya. Okay, korang tengok sini, kita test dulu, kita cuba tengok, okay. Kita test lagi, lepas tu saya nak tengok, okay. So nampak, kita dah jumpa ada satu gap dekat dalam ni, ya. So lepas kita jumpa gap, seperti biasa kita kena lukis lah Fibonacci, okay. Sebab apa? Sebab dia dah break daripada trend line kan. So bila dia break daripada trend line, barulah kita nampak gap up pula. Okay, so itu salah satu sign dia, baru kita lukis Fibonacci ni. Selepas kita lukis Fibonacci ni je, so entry kita macam saya cakap tadi, 35, 32, 28 dengan 23. Jadi terpulang dekat korang, kalau korang nak langkahkan stop loss tu pun boleh. Katakan masuk buy 35, stop loss dekat 28. Okay, ataupun buy 35, stop loss 23. Selagi dalam range korang, selagi tu korang boleh masuk. Macam dalam case ni, kecil je stop loss, 35 dengan 23. Lebih kurang dalam 12 point je. Kalau 12 point, kalau tanya saya personally, kalau siapa yang masuk satu lot je, saya akan cuba ni je lah. Saya akan ambil yang besar punya stop loss terus, ambil 76 ni, ya. Right, then kita tengoklah next apa jadi lepas tu. Market dia singgah tak entry kita? Okay, dia singgah entry, So boleh kata kalau siapa buy 35 dah kena lah, alright. So apa kita buat next? Kita tengok, nampak? Dia terus makan stop loss kita dekat bawah tau, okay. Dan seperti biasalah yang macam saya explain minggu lepas tadi tu, dengan siapa yang join saya minggu lepas, saya ada cakap pasal trend line. Trend line ni dia tak straightforward, bila dia break dia akan jatuh dulu dan baru dia naik semula ke atas, okay. Dan kita cuba tengok macam mana dia jadi ataupun tak. Okay, ni boleh kata trend line dia tu nampak, dia main dalam kawasan trend line. Lepas tu dia berlaku satu kali gap je lagi, okay. Dan kita cuba lagi. Katakan tadi kita dah loss lebih kurang dalam 12 point. So dah loss dekat 12 point, okay, kita cuba lagi masuk dekat dalam ni dan kita cuba tengok, okay. Right, dah jumpa, So ambil macam yang saya cakap tadi, drag je trend line ni, lepas tu kita akan saya gunakan trend line yang asal, saya maintain je trend line yang asal ni. Kenapa? Sebab harga dia still main dalam level ni. So saya akan cakap yang trend line ni still valid lagi lah.
Okay. So strategi ni sebenarnya sama juga, memang lawan trend. Okay. So bila lawan trend seperti biasalah kita nak cuba tangkap dekat bawah. Kenapa? Salah satu sign dia dia break trend line. Lepas tu sign yang kedua dia gap up ketika market downtrend. So itu salah satu sign dia lah kita nak mencuba sebenarnya. Okay. So tak apa, kita test tengok macam saya cakap 2305, 2301, 2297, 2291. Korang pilih mana satu. Kalau tanya saya sebenarnya kita akan ambil entry sini, lepas tu stop loss sini. Okay. Tapi bergantung juga. Kalau stop loss tu just kecil je, apa yang saya akan buat, saya akan masuk sini, lepas tu stop loss saya dekat sini. Tapi kalau saya nampak itu pun kecil juga, saya akan ambil terus yang maximum level number dekat bawah ni sebagai saya punya stop loss. Okay. Dan kita tengok next apa jadi lepas tu. Okay. Dia singgah ke tak? Okay, dalam kes ni boleh kata dia tak singgah lah. Dia terus all the way up lah orang kata. So boleh kata yang ni dah terkena. Then next kita nak cuba masuk dekat dalam ni tak kena juga. Tak kena. Lepas tu apa yang kita boleh buat macam biasalah, kita akan cari next entry pula macam mana. Okay. Okay, so market dia dah bertukar arah jadi uptrend pula waktu ni. So lepas market, okay, market flat ya. So masa market flat ni memang bahaya sebenarnya. Okay, dah jumpa satu lagi sini sign. Jadi macam biasalah yang saya cakap, korang lukis trend line. Okay, lukis trend line dekat dalam. Lepas tu macam biasa ada adjusted trend line lagi dekat dalam ni. Okay, lepas tu korang tengok sama ada dia pergi ataupun tak. Okay, so main point dia, masa market uptrend kita nak cari gap down. Okay, dia break, sama ada dia break sini ataupun dia terus gap down break dekat bawah ni lah. Okay, so kita tengok ada tak. Okay, ini salah satu sign dia jugalah yang market gap down, tapi dia tak break trend line. So dia still continue naik ke atas kan. Okay, okay, dia yang ni gap up pula. Kita nak cari gap down, tak ada gap down. Okay, gap down tak ada juga, tak jumpa. Dia terus jatuh ke bawah lah. Okay, sebenarnya ada satu gap down dekat dalam ni. Dia dah break dekat sini, lepas tu kita ada jumpa satu gap down dekat dalam ni. So nampak dekat sini dia ada satu gap. So daripada satu gap ni je sebenarnya ini pun kita boleh gunakan sebagai entry kita lah. So macam biasalah. Okay, ini contoh yang cantik lah sebenarnya. Okay, so dia break daripada trend line yang pertama, lepas tu dia naik sebelum main dekat atas, lepas tu yang kedua ada level dekat dalam ni. So macam biasa saya cakap tadi, kalau korang nak masuk, bila jumpa gap tu je korang akan lukis Fibonacci daripada atas ni ke bawah. Dah settle, okay, saya masukkan nombor 100 dengan kosong dulu lah supaya korang nampak dengan lebih clear sedikit. Okay, mana point yang sepatutnya korang kena tarik. Okay, jadi nampak sini, bila masuk, lepas tu macam biasa, masuk dekat level 2630 dengan golden ratio number ni untuk Fibonacci dekat 61.8% ni. So dua level ni sebenarnya yang cantik untuk kita masuk. Lepas tu stop loss macam biasalah, korang boleh ambil daripada level 78.6. So kalau kita nak tengok contoh daripada sini, kalau kita dapat masuk entry dekat 61.8 ni, then next take profit kita pula level dia dekat mana. Okay, so take profit tu apa yang kita ambil, macam tadi Fibonacci tu kita kira daripada atas ke bawah. Okay, tapi yang ni kita kira terbalik sebenarnya. So kita kira terbalik, tapi apa yang kita buat, kita ambil level extension, Fibonacci extension. So Fibonacci extension dekat 2601 lah. Okay, so nampak adalah orang kata peluang sedikit kalau kita masuk dekat 37, take profit dekat 2601, kita boleh dapat lebih kurang dalam 36 poin jugalah. So 36 poin tu orang kata lebih kurang dalam berapa dia boleh dapat sampai lebih kurang dalam 800 ke 900 ringgit lah. Itu salah satu cara dia. Okay, jadi kalau best orang nak panah yang macam saya cakap tadi itulah, dia jatuh ke sini, lepas tu dia naik semula ke atas, right, naik ke atas, then last kali baru dia jatuh ke bawah. Inilah sebenarnya target profit kita. Okay, yang mana pattern ni dia lebih kurang macam, dia menyerupai lebih kurang macam pattern 1, 2, 3 lah. Okay, so benda yang simple je lah orang kata cara nak masuk benda ni. Okay, right, so far okay tak? Ada apa-apa soalan tak bahagian ni? Ada yang tak berapa faham ke mana nak tarik Fibonacci ni? Okay, mana dapat daripada gap ni? Sebenarnya ni bukan gap ke? Ada apa-apa soalan tak? Ke semua okey?
Okey, sebenarnya time frame ni tak payah ni sangat. Sebab apa? Sebab saya nak tunjukkan contoh je. Jadi kalau sebenarnya contoh yang saya nak tunjuk ni supaya korang dapat tangkap benda basic ni dahulu, dan daripada benda basic ni nanti barulah korang akan apa? Korang akan tahu macam mana nak gunakan benda ni. Sebab walaupun saya tunjuk dekat 30 minit, okey, dan 30 minit katakan masa tu kita jumpa gap pukul 10.30 pagi. Dan apa kita buat? Kita akan ambil previous day punya 30 minutes punya candle dulu. Daripada top dia untuk gap down ni, katakan dekat level ni lah. Okay. Bila dia gap down je dekat level ni, lebih kurang pukul 10.30 pagi. Okay, 10.30 pagi untuk 30 minit candle dia akan complete pukul 11. Pukul 11 pagi. So bila lepas dia complete dekat pukul 11 pagi, ada setengah orang ni sebenarnya dia jenis tak sabar. Okay. So apa yang dia buat kalau dia ni jenis tak sabar sebenarnya, okay? Kalau korang tengok daripada dalam ni, bila kita jumpa gap dekat dalam ni lah contoh dia. Lepas tu dia tengok macam memang betul market nak pergi, tapi dia tak sabar, dia nak masuk juga, okay? Tapi masalah dia 30 minit tak complete. Nak complete benda ni lebih kurang pukul 2.30. So 2.30 sampai pukul 3. 3 baru akan keluar next candle untuk 30 minit kan. So apa dia buat? Dia akan tapis pula ke 15 minit. Okay? So kenapa 15 minit? Sebab dia kata dia tak sabar. Okay? So lepas dia tak sabar, dia akan masuk based on 15 minit punya charting. So based on 15 minit punya charting, dia akan kira benda yang berbeza sedikit lah compare dengan 30 minit tadi. So instead of dia tarik daripada atas, kalau 30 minit sebenarnya dia dekat candle sini. So dia tarik daripada sini pula. So lepas dia tarik daripada sini untuk entry tu, so maksud dia stop loss dia lebih kecil lah, tapi chances untuk kena stop loss dia tu agak tinggi lah compare dengan 30 minit yang dia masuk tadi. Sebab kalau kita tengok sini, boleh kata dia kena juga dekat 31 ya. So kena dekat 31 entry kita. Lepas tu dekat dalam ni pun boleh kata stop loss dekat 37 lah, lebih kurang dalam 6 point je. So lebih kecil lah, tapi potential untuk ni lah orang kata. Potential untuk kena stop loss tu lebih tinggi compare dengan 30 minit. So better guna 30 minit je kalau tanya saya personally. Kenapa? Sebab memang banyak kali dia berlaku dekat 30 minit ya. Okay, right. Ada apa-apa soalan lagi tak bahagian ni? Ataupun kita cuba test lagi. Kita test lagi, kita cuba tengok sama ada lagi tak benda ni berlaku. Okay, lagi satu macam saya cakap tadi, sebenarnya TP kita boleh ambil based on apa nama dia? Kita boleh ambil based on 1.618. Tetapi kalau siapa yang jenis memang nak hold dia TP tu, okay, katakan dia tak nak TP dulu. Dia nak tengok lagi sama ada next yang trend line daripada yang ni boleh break ataupun tak ya. Okey, tak apa, kita cuba tengok sama ada market boleh pergi lagi ataupun tak. Okey. So apa yang dia kena buat? Katakan stop loss dia yang asal tadi tu. Stop loss dia asal katakan dia letak dekat level 78.6 ni 2642. Lepas tu market dah jatuh sampai 1618 ya. Okey, kita tengok dulu macam mana. Katakan market dah jatuh sampai level sini ya. So lepas tu dia tengah test trend line ni pula. Okay. So apa yang dia kena buat sebenarnya dia boleh ubah stop loss dia daripada yang level asal tadi 42 ni 78.6% tu dia boleh ubah ke lebih kurang dalam level sinilah 0%. So 0% dekat 2619 lah Okay. So apa sebab sekarang ni market tengah test. Okay. Boleh kata dia ada profit dalam tangan lah tapi taklah maksimum instead of kalau dia take profit dekat level ni. Okay. Tapi tak apa, kita cuba tengok lagi sama ada market pergi ataupun tak. Okay. So nampak market dah break trend line So stop loss dia dekat sini. So tengok lagi sama ada market boleh pergi ataupun tak. Nampak? So kalaulah katakan dia punya stop loss still maintain dekat sini, lepas tu instead of dia TP tadi tu dia letak stop loss dia dekat dalam ni. Dia ubah pula stop loss dia. So daripada sini jatuh ke sini. So sini jatuh ke sini pula. Reason dia kenapa? Sebab dia takut nanti kalau dia kena trend line sini, nanti dia akan masuk semula kan. Okay, apa kita test lagi tengok sama ada dia pergi ataupun tak. Kalau dia terus all the way down, memang orang kata dia dapat durian runtuh lah. Okay. Setakat CPO 160 point tu orang kata dalam tangan setakat 200-300 point tu boleh kena lah juga orang kata. Okay. Cuma berani tak berani je. Okay. Nampak? Sikit je lagi nak kena tu. 2601. Nampak? Sikit je lagi.
Aduh, bila nak kena ni? Tak kena-kena ni, nampak? Okey, dah kena lah, orang kata. So, lepas dia terkena gap dekat dalam ni, so dia automatic, nanti dia akan, dia punya position, walaupun dia letak stop loss dekat 2601, dia akan kena dekat opening price So, opening price dia dekat 2611 lah, okay? So, yang ni kita akan expand dengan lebih detail lah once kalau ada yang dah ada account dengan saya nanti, okay? Right. Okay, tak apa, kita cari lagi, kita cuba buat drawing lah instead of saya sembang pasal teori. Sebenarnya memang teori ni memang agak bosan sebenarnya tau. So nak masuk dalam kepala pun memang susah sebenarnya. So better kita buat banyak drawing dekat dalam ni Right, nampak? Korang lukis je trendline dekat dalam ni. Once kalau dia break trendline tu, itulah waktu dia untuk kita masuk, okay? So kita play lagi lah, kita cuba tengok, nampak? Okay, ni gap up. So bila gap up, okay, sebenarnya macam yang saya cakap tadi, nak masuk based on breakaway dengan exhaustion tu, saya tak berapa favor sangat. Tapi kalau korang nak masuk juga, okay, tak apa, kita akan cuba test lagi, okay? Okay, nampak? Sini. Market tengah downtrend macam berbeza dengan yang tadi tu, saya bagi tahu, saya nak tunggu dia break dulu. Once kalau dia break kat bawah ni je, then baru kita masuk, okay? Tapi dalam case ni, kita cuba masuk bila dia still main dalam kawasan range, okay? So nampak, ini downtrend line dia. Saya buang dulu yang ni. Market tengah jatuh, okay? So lepas market tengah jatuh dekat bawah ni, apa yang kita nampak, okay? So based on katakan kita jumpa gap down macam ni lah. So gap down macam ni, orang kata gila ni kalau nak masuk. Besar ni. Highest point dekat 2688, lepas tu lowest point dia dekat 2620, okay? So kalau korang nampak gap macam ni, janganlah masuk. Sebab apa? Sebab ini besar gila ni kalau korang nak masuk sebenarnya. Lebih kurang dalam 68 point. Okey, nampak CPO ni, gap dia macam mana. So, daripada compare dengan yang tadi tu, gap dia kecil je. Ini terlalu besar. Ini mesti reason dia mungkin sebab Malaysia cuti waktu tu. Lepas Malaysia cuti, dan tiba-tiba cuti sehari, dan soya dah buat movement jatuh ke bawah. Lepas tu market Malaysia open je, lepas tu dia akan jatuh kau-kau macam ni. Okay, so itulah masalah dengan CPO. Okay, tak apa. Kalau macam ni saya akan skip lah. Tapi, kalau nak masuk juga, okey tak apa. Kita akan cuba buat dulu drawing dia macam mana. Saya akan tunjukkan dulu. Kita nak tahu dia punya basic foundation je dulu. Okay. So seperti biasa 38.2, 50, 61.8 dengan 78.6 So kita masukkan level 1 dengan 100 dengan kosong ni lah. Okay, nampak? So entry kita lebih kurang dekat level ni lah. Okay, entry kita dekat 38.2%, 50%. Sini dengan sini. Dan 78.6 ni kita akan gunakan sebagai kita punya stop loss lah. Okay. So tengok je dekat line merah ni apa yang kita boleh dapat. Okay, mungkin kita nampak potensial memang boleh pergilah. Kalau dia boleh pergi memang betul-betul pergilah. Tapi risiko dia tu agak besar sebenarnya kalau kita nak cuba masuk. Tapi tak apalah, saya just tunjukkan je dulu macam mana benda-benda ni, apa orang kata, benda ni lah, benda ni cara dia nak masuk benda tu. Okay, so tengok dah gap down, lepas tu kita akan masuk dekat level ni lah. Okay, so masuk dekat level ni, stop loss kita katakan dekat 2673. Okay, lepas tu entry kita 6254 46. Okay, dan kita tengok macam mana dia jadi ataupun tak. Okay, dah kena dua entry kita. Saya sebenarnya kalau korang tanya saya pernah masuk je lebih kurang satu lot dekat dalam ni dengan sini, dan stop loss saya ambil dekat sini. Tapi apa-apa benda yang korang kena buat pun, korang kena tengok daripada modal korang dahulu. Okay? Yang pertama, lepas tu yang kedua tengok risk dia. Okay? Modal dengan risk. Kalau risk tu dalam range ataupun kecil setakat 10, macam tadi yang saya tunjuk tu, risk lebih kurang dalam 4 point. Lepas tu ada yang 5 point, ada yang 6 point, 7 point, ada yang 10 point, 12 point macam tu. Kalau korang boleh terima 12 point, kalau 12 point tu orang kata lebih kurang dalam RM300 lah potential loss. Kalau korang boleh terima, continue. Kalau korang tak boleh terima, tak payah masuk. Okay? Ambil lah yang kecil saja. Apa kata ambil yang kecil dulu, lepas tu kalau dia naik, dia jatuh semula, dan korang sell semua level yang asal. Okay? Right, jom kita tengok. Dia jadi ataupun tak. Okay? Okay, nampak? Boleh kata entry kita dah kena lah 1, 2 dan 3. Ini highest 62. Entry kita dekat 62 juga. Okay? Nampak? Jadi ke tak? Kalau dia jadi, dia akan terus pergi all the way down lah. Okay, katakan entry kita dah kena. Nampak? Besok pagi apa jadi? So, besok pagi je, tiba-tiba market naik terus ke atas. Okay, lepas tu stop loss kita 2673. Market naik sampai 2673 juga. So, memang dah terkena lah stop loss tu. Okay.
So kalau nampak gap macam ni memang besar, selalunya kita takkan masuk terus, melainkan kalau duit kita cukup. Tapi kalau nak masuk juga, terpulang lah. Okay? Orang kata, ni baru dia jadi pula. So itulah market CPO. Okay? So nampak market CPO macam mana. Dia makan dulu, okay? Dia makan stop loss dulu, lepas tu baru dia jatuh ke bawah. Okay? Katakan saya dah masuk level sini, 1, 2, 3. Lepas tu stop loss saya ambil dekat sini. Okay? Lepas saya letak stop loss dekat sini, besok pagi market open je dia makan stop loss dan baru dia jatuh ke bawah. Okay? So itu yang kita kena pandai main dekat stop loss dekat dalam tu macam mana. Okay? So kalau kita pandai main, maksud dia macam saya cakap lah, kalau korang nak masuk dekat 61.8%, masuk je 61.8%. Lepas tu korang nak letak stop loss dekat 78.6 ataupun korang nak ambil daripada level 100% ni, okay? So kalau korang buat decision macam ni, orang kata macam yang saya cakap tadi dulu lah. Kalau korang buat decision based on masuk semua 3 level tapi stop loss dekat 78.6, memang dah makan stop loss, okay? Makan stop loss, dan apa yang kita kena buat, kita cuba cari pula entry yang terbaru lah, okay? So ini mungkin ada gap down lagi sekali. So ada gap down, kita boleh cuba lagi lah masuk, okay? Sebab apa? Sebab dia dah memang terang-terangan downtrend dah sekarang ni. So lepas tu gap down je lagi. Nampak lagi gap down, so itulah waktu dia untuk kita masuk. Okay, so kita test lah tengok macam mana. Ni market masuk semula ke dalam kawasan. Itulah dia punya key point. Okay, so right, ada apa-apa soalan tak bahagian ni? Saya sebenarnya tak berapa sihat, dah baru okey sikit lah hari ni orang kata. Bila Sabtu Ahad hari tu pun kena demam, lepas tu sesama pula, lepas tu anak lagi berjaga sampai pukul 5 pagi, semalam pun sama lah sampai pukul 6 pagi berjaga. So macam biasalah nak kata orang kata makin sakit bertambah sakit lagi. Tapi tak apalah, yang anak ni macam biasalah, dia kan preterm. So bila preterm tu ni lah. Right, CPO memang harganya mahal ke tuan? Apa maksud dia mahal? Okay, mahal tu maksud dia dari segi margin. Margin tu maksud dia deposit. So sebelum kita masuk trading CPO, memang kita kena deposit dulu duit. Okay? Maksud dia ni lah, senang cerita. Kita nak beli certain barang tu, maksud dia kita kena ada duit dulu, kita kena top up. Okay? Lepas tu yang saya nampak macam mahal ni, bukan maksud dia harga dia mahal. Yang benda ni memang deposit lah sebelum kita masuk trading. Apa-apa benda yang kita buat, sebelum kita nak tekan order apa benda semua, kita kena deposit dulu duit kita. Okay? Jadi bukan bermaksud duit kita masuk lebih kurang dalam 4,500 yang disebut sebagai margin tu. Maksud dia duit tu just burn macam tu je untuk kita dapatkan wang kita semula. Itu sebagai deposit kita untuk masuk CPO market. Okay? So 4,500 kita masuk. Lepas kita masuk trading semua, kalau kita ada keuntungan, nanti dia akan tambahlah duit ke dalam akaun tu. Tapi kalau kita ada kerugian, nanti dia akan tolak lah daripada duit kita. Okay? So macam tu je caranya. Lepas tu kalau tuan kata mahal tu dari segi compare dengan saham, ya memang. Futures ni memang mahal. Tapi kalau ikut betul, futures ni, macam contoh harga dia ni 2,611 ni, full value untuk CPO ni sebenarnya lebih kurang dalam 65,000. Tetapi Bursa Malaysia dia bagi kelonggaran lah. Sebab apa? Sebab takkan dia nak orang masuk trading CPO ni je nak kena top up full value dia. So apa dia buat kelonggaran, dia kurangkan 65,000 tu pergi lebih kurang dalam 3 ke 5% lah daripada total yang sebenar untuk futures. Untuk setengah orang masuk trading lah, sebab bukan semua orang boleh masuk duit dekat 65,000. Okay? So 65,000 tu based on apa? Based on harga semasa lah. 2,611 darab dengan 25 metric ton. Okay? So itulah yang Bursa Malaysia buat. Sebab kalau dia letak harga 65,000 sebenarnya memang tak ada seorang pun yang boleh masuk trading ni. So maksud dia untuk orang yang kaya je lah masuk. Lepas tu margin untuk setengah produk ni dia berbeza, dia tak sama. Macam CPO margin dia 4,500, dia dah jatuh start daripada bulan lepas lah. Okay? Lepas tu untuk soya bean oil, margin dia ikut US dollar punya currency. So kalau US dollar currency masa tu tengah strengthen, so of course lah memang akan jadi mahal lagi lah. Tapi compare dengan CPO, sebenarnya soya bean oil lebih murah daripada CPO. Itu in terms of full margin. Okay? Right, ada apa soalan lagi tak?
Semua okey? Ke nak test sekali lagi? Kita cuba tengok. Okay, kita test lah tengok lagi. Macam mana? Okay, seperti biasa, saya taklah tapis daripada daily, 30 minit, hourly, apa benda semua. Saya just nak tunjukkan korang macam mana korang boleh dapat idea based on apa yang saya tunjuk ni. Okay. Ni macam ni contoh dia. Market tengah downtrend. Okay. So once market tengah downtrend je, okay, korang ingat main point dia yang pertama downtrend. Lepas tu yang kedua gap up. Downtrend, gap up, okay, itulah waktu dia untuk kita masuk order. Tapi apa-apa benda pun kita kena tengok risiko kita dahulu, okay. So risiko kita apa? So risiko kita tengok range dia. Kalau kita nak masuk dekat 38.2% ni, next Fibo level ni adalah stop loss kita. Tetapi 38.2% dengan 50% ni, beza dia kalau korang tengok sebelah kanan ni, beza dia lebih kurang 4 tick je. Dan apa kata korang buat decision masuk buy dekat level 38.2%, okay? Buy dekat level ni, okay? Korang tengok ni lah, nombor ni, lepas tu stop loss korang lebih kurang dalam level ni. Korang ambil lah dekat 21 ke, ataupun ambil dekat 28 ke. So nampak? Bila korang ambil dekat level ni, katakan entry korang besok pagi dia gap up ya, bukan besok pagi. Lebih kurang pukul 11 pagi tu, market jatuh je, dia touch je dekat entry korang dekat dalam 38.2%. Lepas tu market terus naik ke atas kan. So bila market naik ke atas, apa yang korang buat? Okay, dalam benda ni yang kita buat, pertama sekali kita jumpa entry kita. Dan yang kedua kita jumpa stop loss kita. Dan last sekali baru kita jumpa take profit level kita. Okay, so katakan kita dah masuk lebih kurang dekat level sini. Okay, saya buang dulu nombor-nombor Fibo yang lain. Okay, so entry 36, stop loss 32. Okay, lepas stop loss 32, then take profit pula. Mana nak ambil? Okay, so take profit level, korang kira terbalik. Masa gap up tu, dia gap up ya, kita kira daripada previous candle sampai ke atas sini. Tapi untuk take profit tu, kita kira terbalik Fibonacci. Dan apa yang kita buat next? Kita akan ambil dekat level 1.618 sebagai kita punya 1.618 sebagai kita punya target profit lah. So target profit kita lebih kurang dekat 2674. Okay, so nampak risiko lebih kurang dalam, orang kata kalau ambil dekat 50%, ini apa benda ni. Okay, kalau kita ambil dekat 50% level 4 point je, tapi potential profit kita sebenarnya boleh pergi sampai lebih kurang dalam 40%, bukan 40%, dekat 38 point. Okay, so 38 point tu lebih kurang dalam 900 setengah lah keuntungan. Dan rugi pun kalaulah kita ambil dekat sini baru RM100, tapi potential profit 9 kali ganda daripada total loss kita. Okay, so lepas tu kita tengoklah macam mana. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu, katakan bila korang dah masuk sini, market dah naik ke atas, jangan stop loss korang yang asal tu, katakan kalau korang letak dekat level 2632 ni, janganlah korang dah nampak market dah naik sampai atas level sini, janganlah korang pergi maintain pula stop loss dekat sini, pergilah naikkan dulu. Naikkan lebih kurang buy 36 kan. Pergilah tukar stop loss tu daripada 32 naikkan ke 37. So korang trailing lah. So kalau jadi apa-apa masa market tengah bergerak tu, at least korang just rugi commissionnya. So commission untuk CPO ni per entry sebenarnya. So per entry korang masuk untuk intraday RM10 in. Lepas tu out RM10. So lebih kurang dalam RM20. Satu tick CPO lebih kurang dalam RM25. So lepas tolak, korang ada untung lagi lah, orang kata dia tak kacau modal korang ya. So kita tengok macam mana lepas tu apa jadi. Dia kena tak? Dia kena tak TP kita? Ini gap up ke gap down? Nampak? Korang nampak? Sampai saya pun tak jumpa pula nampak market ni. So tengok. Okay. Masa tu korang target profit korang lebih kurang dekat sini tau. 2674. Tapi market gap up dekat level ni. So agak-agak market kena dekat sini ke? Kena dekat sini. So of course lah market kena dekat opening price. So nampak? Instead of TP kita tadi yang kita target lebih kurang dekat 38 point, dia bertukar jadi 66 point. So lebih kurang 2 kali ganda tu. So inilah kelebihan dia untuk
Kelebihan untuk apa? Kelebihan untuk Fibo gap sebenarnya. So ini Fibo gap ni sebenarnya kalau korang nak belajar benda ni dulu, masa saya belajar lah, itu pun pada tahun 2015, okay? 2015, 2014 macam tu, masa tu saya bayar lebih kurang dalam 1,500 sebenarnya. Okay? 1,500 ringgit untuk belajar benda Allah ni sahaja. Jadi korang ambil lah peluang sementara korang boleh belajar secara percuma dengan apa benda yang saya ajar, okay? Baik, ada apa-apa soalan lagi tak? Bagian benda ni. Ke memang semua nampak macam benda ni benda basic. Tapi korang kena ingat satu benda CPO memang banyak kali berlaku benda-benda macam ni. So bila kena benda macam ni memang siapa yang salah masuk memang sakit kepala jugalah sebenarnya. Okay, kita tengoklah current market apa yang berlaku. Okay, jadi untuk current market, kalau korang tengok dekat CPO, banyak kali sebenarnya berlaku gap. Okay, jadi berlaku gap dan hari tu sebenarnya ada sekali yang saya bagi tahu. Okay, yang ni last lah saya nak tunjuk sedikit ya. Dia bagi false signal sebenarnya. Lepas dia bagi false signal tu, okay, so nampak. So masa market tengah downtrend ni, lepas market downtrend dia, dan masa tu saya pun plan lebih kurang saya nak buy dekat 2724 sebenarnya. Okay, entry saya kena 2724, okay, lepas tu market terus naik dekat atas masa tu, okay. Right, lepas saya buy di 2724 dan saya pun expect yang market akan terus all the way up lah. Reason dia kenapa? Sebab pertama sekali dia dah break daripada downtrend line ya. So downtrend line dia tu yang color biru tu lah. Lepas market break dia dekat downtrend line, okay. Lepas tu dia ada gap lagi saya bagi tahu tu. Bila ada gap je, okay, kita tahu yang market akan berubah arah lah waktu tu, okay. Tapi apa jadi? Okay, dah jumpa lah orang kata entry saya masa tu dekat 24. So entry dekat 24 dan sekarang TP saya waktu tu lebih kurang dekat sini Saya target 1.618 lah. So 1.618 lebih kurang dekat 2823, okay. Bapak, dalam tempoh sehari market masa tu dia memang naik gila-gila. So 2724 masa tu kita dah buy dekat level tu, lepas tu dia gap up je, lepas tu dia continue all the way up. Tapi yang masa tu saya memang nampak Fibo gap. So lepas nampak Fibo gap je, lepas tu dia terus naik ke atas masa tu kita dah buy lebih kurang dekat 24 lah. Market dah naik. So memang kita happy lah nampak yang market mungkin akan terus continue all the way up, okay. Boleh kata masa tu dah dapat lebih kurang dekat level ni lah. Tapi itulah disebabkan tamak. Masa tamak tu sebab kita expect yang dia dah break ni, dah nampak depan mata yang market akan terus naik ke atas. Disebabkan tamak, tengok apa jadi besok ni. Okay, nampak? So daripada period of gap up ni je, nampak? Dia gap up je dekat sini yang pertama. Okay. Lepas tu tiba-tiba besok dia terus gap down jatuh ke bawah, nampak? So, nampak? Itu reason dia kalau kita tak nak take profit. Jadi nasihat saya, tak payahlah korang nak masuk lepas tu nak bangga-bangga dengan kawan yang bagi tahu korang nak dapat profit. Aku dapat profit dalam 100 point, aku dapat profit 160 point. Oh, aku dapat 300 point. Korang ingat satu benda je, ada duit dalam tangan, ambil. Dah dapat lebih kurang dalam berapa tik dalam tangan, ambil. Jangan jadi bodoh lah orang kata. Dah dapat banyak, ambil. Okay? Kalau rasa macam setakat 50 point sikit sangat, okay, pergi masuk 2 lot. Kalau masuk 2 lot, dah jadi 100 point kan? Okay? Kalau masuk, orang kata lebih kurang dalam berapa? Masuk 10 lot, dah dapat lebih kurang dalam 500 point. So okay lah, dah cukup lah. So pastikan korang kena ambil profit tu. Jangan sekali jadi macam tamak lah. Nak bangga dengan kawan, nak bagi tahu yang aku dapat 300 point, aku dapat 100 point. Ini yang berlaku lah dekat budak-budak saya sebelum ni lah. Hari-hari sembang benda-benda yang macam tu. Ya, lepas tu bangga gila dapat profit sampai macam tu, macam ni. Tapi bila market terkena macam ni, orang kata yang dia gap up gila-gila, lepas tu dia naik ke atas, lepas tu tiba-tiba besok dia gap down. Situ yang dia sakit. Orang kata dah ada profit dalam tangan, memang gigit ni lah, orang kata gigit jari juga lah, gigit kuku sampai putus orang kata. Okay. Tuan nak trade CPO ni kat platform mana ya? Sorry, saya memang tak tahu ni. Tak apa. Untuk CPO ni sebenarnya nak masuk platform. Okey, saya bagi tahu RHB lah. Memandangkan saya ni dealer RHB, so saya kena bagi tahu yang RHB ni lebih bagus daripada broker lain. Okey.
Right. Untuk RHB sebenarnya kita ada 3 jenis platform, okay? So platform yang pertama adalah platform yang percuma yang dipanggil sebagai AES GTS. Lepas tu platform yang kedua QST, okay? Lepas tu platform yang ketiga adalah CQG, okay? So dalam beza yang ketiga-tiga platform ni, AES percuma, QST berbayar tetapi harga dia RM68 sahaja, okay? RM68 ni pun ada waiver kalau klien buat lebih kurang dalam 20 lot sebulan. Okay, 20 lot maksud dia 10 buy 10 sell ataupun 19 buy 1 lot sell. So pastikan kena cukup 20 lot lah dekat dalam tu ya. Lepas tu kita ada CQG. Okay, CQG ni mahal sedikit. Okay, kena orang tanya saya kenapa CQG ni mahal compare dengan QST. Okay, reason dia sebab apa? CQG ni dia boleh kata number one platform lah dekat salah satu daripada platform number one dekat Malaysia ni lah, right? Bukan Malaysia, silap. Dekat Malaysia memang number one, tapi kalau all over the world, boleh kata dia antara top 10 jugalah, okay? Reason dia kenapa sebab satu dunia pakai, lepas tu dia punya interface lebih menarik compare dengan yang antara dua QST dengan AES ni. Lepas tu function order dia pun berbeza-beza antara tiga-tiga jenis platform ni, okay? Tapi sebenarnya yang paling penting adalah order jenis OCO. Yang mana OCO tu adalah one cancel other. Yang mana tiga-tiga platform kita ni ada. Okay. OCO function. Lepas tu OCO ni maksud dia ada TP dengan SL. Okay. So kita dah katakan kita dah masuk based on Fibonacci, Fibo apa tadi? Saya tunjuk. Based on Fibo gap tadi, kita dah masuk order kita. Dah settle masuk order. Lepas tu entry dah kena dan baru kita masuk TP dengan SL. So maksud dia salah satu kena TP ataupun SL, nanti dia akan cancel another order tu nanti. Okay, so itu kelebihan dia lah. Okay, compare dengan yang ni lagi satu dengan CQG ni sebenarnya jenis-jenis order ni kalau dekat saham ni orang kata ada stop limit order lah. Yang mana stop limit order ni sebenarnya dia bukan daripada exchange punya order, tapi dia create di dalam satu platform tu. Sebab tu orang suka guna CQG. Lepas tu lagi satu kelebihan CQG ni, orang kata dia just guna ni lah, kita just gunakan mouse je kalau nak tekan order. Itu kelebihan dia. Compare dengan AES dengan satu lagi apa nama, dengan QST. Okay? Jadi untuk newbie selalunya saya advise gunakan AES dahulu. Lepas dah okay AES, nanti baru decide nak convert ke CQG ataupun QST. Asalkan dapat hit lebih kurang dalam 100 lot sebulan, CQG kita akan waive charges tu. Charges untuk CQG lebih kurang dalam RM128. RM128 dan kita akan waive charges tu once kalau klien dapat hit lebih kurang dalam 100 lot sebulan. Okay. Apa beza Fibo extension dengan Fibo retracement tuan? Okay, sebenarnya Fibo extension dia adalah nombor extend lebih daripada satu. Okay. Untuk retracement pula adalah nombor yang kurang daripada satu. Yang mana nombor yang saya bagi tahu tadi untuk retracement tu, maksud dia naik lepas tu dia jatuh sedikit, okey. Dia jatuh sedikit, jadi itulah nombor-nombor yang saya bagi tahu dekat level 38.2%, 61.8%, 50%, 78.6%. Itu adalah nombor-nombor yang kurang daripada satu dan itu adalah nombor retracement. Kalau nombor extension pula, itu adalah nombor yang sebagai target kita lah 1.618. Itu nombor yang kita set untuk take profit kita, okay? Baik, ada apa-apa soalan lagi tak? Ke semua nampak macam senang je benda ni? Atau semua nak slide dulu? Daripada slide barulah kita boleh tengok contoh dekat dalam, okay? Berbeza dengan orang-orang yang apa, ada setengah orang sebelum ni sebab saya ada buat apa? Saya dapat feedback lah sebenarnya. Orang kata dia perlukan latihan lebih banyak dengan contoh lebih banyak compare dengan tengok daripada slide, okay? Okey tak? Semua okey? Dah boleh tengok CPO esok macam mana? Besok gap up, lepas tu kita boleh masuk buy pula. Okey? Saya punya expectation untuk CPO lah. Apalah, saya tunjuk sikit lah untuk CPO saya, apa yang saya nampak sebenarnya. Okey, CPO saya punya expectation sebenarnya. Kita tengoklah esok macam mana, boleh jadi ke tak. Sebab tadi pun orang kata 50-50. Sama ada market boleh pergi ataupun tak. Saya pun tak pasti yang market boleh pergi jauh ataupun tak sebenarnya. Tapi based on apa yang kita buat study, based on apa yang saya belajar sebelum ni pun, saya nampak yang kemungkinan besar market boleh pergi lebih jauh lah. Dia boleh naik lebih tinggi lah, okay.
Right. So dah nampak market dekat level ni. So siapa yang dapat masuk buy tu selamatlah orang kata. Sekarang ni 50-50. Sama ada market dia boleh pergi sampai level ni. Dia kalau tengok esok macam mana. Kalau besok dia gap up, macam biasalah dia akan terus akan menuju ke level-level color merah ni yang saya tunjuk dekat dalam ni So sekarang ni 50-50 orang kata. Sebab apa? Sebab dia betul-betul rest dekat level 88.6%. Selalunya kalau kita tengok esok macam mana lah. Besok baru buat decision. Kalau dia jadi yang ni, dia akan jatuh ke bawah lah. Tapi kalau dia tak jadi yang ni, maksud dia esok dia akan extend, dia akan naik sampai level sini. Okay. So kalau korang bernasib baik, siapa yang sangkut buy tu, dia boleh naik sampai sini lah. Okay, 2908. Macam yang saya selalu bagi tahu dalam saya punya market view dengan direction untuk CPO, yang setiap pukul 12.30 sampai pukul 1 saya sembang tu, sebenarnya based on historical lah. Start daripada Oktober, November, Disember selalunya market akan naik. Tapi ada waktu dia pada tahun-tahun yang saya dah buat study sebelum ni pun saya nampak yang market tak boleh pergi jugalah. Ada beberapa kali juga. Tapi most of the time market akan naik. So kita akan tengok macam mana lah start Oktober ni sama ada market akan naik continue naik ke atas ataupun dia jatuh. Okay. So kita akan tengok macam mana nanti esok. So kalau jadi dia akan pergi dekat level ni dululah. 2842 itu target saya dan last kali dekat level 2908 2900 lah. Itu yang korang kena tunggulah esok tengok macam mana. Okay. Right. Ada apa-apa soalan lagi tak? Irfan, Amirul, Hairul, Ikhwan, Asfa, Nazi, Syahiran. Okey, kita ada soalan ke sini. Tiap-tiap hari ke buat talk tengah hari tu Sifu? Ya, tiap-tiap hari. Pergi follow page Lami Academy. Kalau Lami Academy lepas tu pergilah tekan dekat notification tu. So daripada notification tu nanti dia akan bagi tahu korang lah pukul berapa saya akan buat live. Dia akan bagi tahu lah notification. So nanti korang tengok dekat Facebook, okey. Jangan bagi alasan korang tak ada Facebook. Sebab saya ada seorang klien memang tak ada Facebook. Saya tanya dia kenapa? Dia bergaduh dengan girlfriend, dia kata. So lepas bergaduh dengan girlfriend, lepas tu nak tunjukkan dia ni setia lah apa benda semua, lepas tu tak nak ada Facebook. Allah, saya cakap Facebook ni dia punya moto apa kalau korang nak tahu. Dia kata connecting people, okay? So connecting people bukan maksud dia just korang nak tunjukkan setia korang dekat girlfriend korang apa benda semua kan. So benda tu untuk connecting people. Lepas tu banyak benda sebenarnya dekat dalam Facebook tu. So kalau siapa yang tak ada Facebook tu, tolonglah create, okay? Korang janganlah ni saya punya adik ipar saya 12 tahun dah pandai tipu-tipu dekat dalam Facebook tu. Pergi tukar umur pergi 18 tahun. Lepas tu baru boleh ada Facebook. Okay? Memang saya buat tiap-tiap hari, okay? Lepas tu saya kepada si first Tuan Asfar. Yalah, betul. Okay. Saya nak bagi tahu setiap 11 malam satu benda lagi kita ada complimentary lah, okay? Jadi korang ambil peluang ni juga, kita akan sembang pasal potential saham. Kita akan tengok based on technical view apa jenis saham yang berkemungkinan boleh pergi pada keesokan hari, okay? So sama juga kita akan buat study of based on probability. Lepas tu stop loss memang penting juga. Jadi apa yang kita bagi sebenarnya khas untuk education, untuk korang tengok siapa yang tengah sangkut dekat saham tu bolehlah refer dekat apa yang kita buat talk, okay? So sekejap lagi tim saya akan bagi talk pasal saham. So nanti korang bolehlah tengok siapa yang tak keberatan bolehlah tengok sampai pukul 12. Alah sejam je pun. Korang kata dia sembang banyak benda pun korang tulis je apa dia cakap nanti. Tapi kalau korang tak tahan juga, nanti korang bolehlah PM kita orang. So insyaAllah kita akan reply juga dekat dalam tu. Okay. Right. Asfa dah okay. Oh Asfa ni lain nama saya ni. Okay. Nazi, Syahiran, Abang Najmi, Kak Rusia, Kak Eli. Kak Eli. Okay. So siapa yang ada masalah nanti mungkin tak berani nak tanya dekat sini, bolehlah PM saya nanti. Okay. PM saya dekat Telegram. Lepas tu add Lami Azizan. Korang boleh tanya je, tak ada masalah. Tanya. Korang tanya je apa soalan. Saya takkan cas, jangan risau. Memang percuma je, okay?
Right, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar saya sembang sedikit pasal market view dengan sedikit teknikal lah yang saya cuba ajar dekat dalam ni ya. Right, semoga apa benda yang saya cakap dekat dalam ni bermanfaat kepada anda dengan kawan-kawan anda yang lain. Kalau korang ada kawan-kawan lain yang memang terpinga-pinga tak tahu mana tempat nak belajar, bolehlah korang refer dekat grup Lami Academy. Lepas tu at least dia boleh belajar something lah. Reason dia kenapa kita buat macam ni, kita tak nak lah setiap kali orang nak tanya apa itu Fibonacci, pop kena cas lebih kurang dalam RM1,000 lah, RM1,500 lah, okay. Lepas tu tanya apa itu pattern 1, 2, 3, lepas tu kena cas RM5,500 lah, okay. Lepas tu apa tu pattern ni, lepas tu kena cas sampai RM5,000, RM10,000. So kita nak elakkan daripada benda tu berlaku lah, sebab padahal benda ni memang dah ada sejak azali. Okay, rajin tak rajin dia korang kena survey daripada grup-grup semua. Okay, so siapa yang rasa benda bermanfaat, insyaAllah korang bolehlah share dekat kawan-kawan yang lain. Okay, semoga dapat membantu anda dengan kawan-kawan anda yang lain lah, insyaAllah. Right. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih semua.